Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Sakinah binti Makli. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1007. Saya daripada kumpulan. Saya Nurada Takifah binti Samsuri. Nombor matrik 10 DKM 21F1047 daripada kumpulan 6. Nama saya Nunadira binti Muhammad Faiza. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1067. Saya daripada kumpulan 6 ingin datangkan tajuk isu dan permasalahan. Kami daripada kumpulan 6 dan soalan yang kami dapat ialah pembakaran terbuka telah menjadi isu dan punca pencemaran alam sekitar. Proses tersebut banyak menggunakan bahan kimia terlarang dan kaedah yang boleh memusnahkan kehidupan alam. Tindakan ini telah melanggar prinsip dan etika syariah. Jelaskan pendapat anda, hubungan antara akhlak dan etika, berikan ulasan anda. Pembakaran terbuka ditakdirkan sebagai pembakaran sebarang bahan dalam cara yang hasil pembakaran tersebut dibebaskan secara langsung ke udara sekitar tanpa melalui serombong, pendiam atau lohong. Secara umumnya, setiap kali aktiviti penyalaan api di luar, ia dikira telah membuat pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka adalah salah satu penyebab utama kepada berlakunya pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakan dikesan berlaku di kawasan tapak perebusan sampah, sisa pekerja di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa peladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana ia turut menyumbang kepada masalah jeru yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak penglihatan. Objektif untuk pembakaran terbuka ialah untuk menjaga nyawa atau benda dan alam sekitar, untuk mengelakkan daripada berlakunya kemunculan asap atau jerebu yang tebal yang boleh membahayakan kesihatan orang ramai, khususnya kepada orang-orang tua, orang yang sakit serta golongan kanak-kanak yang masih kecil. Yang terakhir ialah untuk memantapkan industri pelancongan dari segi ekonomi dan pertukaran wang asing. Islam telah memberikan satu penekangan yang serius mengenai penjagaan alam semula jadi dengan seruan mengekalkan pemeliharaannya sebagai kurniaan atau nikmat Allah SWT yang agung. Keseimbangan alam semula jadi dan ekosistem memberikan kesan ketara kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup, dan ianya mestilah selari dengan kemajuan negara. Melalui penjagaan alam semula jadi dapat membantu para pelancong Islam untuk menikmati keindahannya dan seterusnya mensyukurinya. Dengan ini, usaha untuk memelihara keasliannya sentiasa tersemak dalam hati setiap pelancong Islam. Kerosakan alam semula jadi berlaku disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab memeliharanya. Tabiat buruk seperti pembakaran secara terbuka dan pelbagai aktiviti seumpamanya akan memberikan kesan jangka panjang kepada alam semula jadi seperti peningkatan suhu bumi, pencemaran udara, pembakaran hutan, keputusan flora dan fauna dan perubahan cuaca tidak menentu yang pastinya menjejaskan kehidupan manusia keseluruhannya. Pelbagai bencana dan kerosakan alam semula jadi yang berlaku di seluruh dunia adalah disebabkan oleh kerakusan dan kecuaian manusia itu sendiri. Seterusnya, oleh kerana pentingnya pelancongan alam semula jadi, maka Islam telah memberikan perhatian yang khusus agar pemeliharaan alam menjadi tanggungjawab kepada setiap individu Muslim untuk menjaganya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah SWT itu baik dan menyukai yang baik, bersih dan menyukai yang bersih, mulia, pemurah dan menyukai kemurahan. Daripada riwayat Tirmizi. Menurut syariat Islam pula, Abu Bakar yang 2015, mengurus dan memelihara alam sekitar adalah sama seperti kita menjaga nyawa, hifz al-nafs, iaitu perlindungan atau pemeliharaan terhadap psikologi manusia dan keselamatannya. Kerosakan terhadap alam sekitar menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan alam dan ianya amat membahayakan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Islam amat memberikan penekanan yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Firman Allah SWT bermaksud, barang siapa yang membunuh seorang manusia dan membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Ayat ini telah menunjukkan bahawa alam ini bukanlah milik manusia,
untuk berbuat sesuka hati, tetapi alam adalah milik Allah SWT yang dipinjamkan kepada manusia untuk berkongsi hidup dengan makhluk-makhluk yang lain dan dituntut untuk menjalankan perintah Allah SWT. Berdasarkan sifat rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah untuk sekalian alam rahmatan lil alamin yang meliputi manusia, haiwan dan alam seluruhnya. Oleh itu, apa sahaja makhluk di alam ini wajib diberi hak kehidupan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Justeru itu, manusia dan alam semula jadi menurut pandangan Islam saling memerlukan antara satu sama lain. Tugas menjaga alam ini adalah seiring dengan konsep khalifah yang diberi amanah kepada manusia untuk mengurus dan mentadbir bumi ini dengan sebaik-baiknya dan dipersyaratkan kelak atas tanggungjawab tersebut. Sabda Rasulullah SAW, dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan, daripada riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahawa perbuatan merosakkan alam sekitar adalah mengganggu kehidupan manusia dan menyimpang daripada perintah Allah SWT dalam konteks menjaga hubungan baik antara manusia dan alam sekitarnya. Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar adalah bermaksud menodai fungsi kekhalifan yang telah dibebankan kepada manusia. Bumi bukan milik manusia untuk berbuat sesuka hati, tetapi bumi ini adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia untuk menguruskannya. Oleh itu, manusia dilantik sebagai khalifah adalah untuk bertanggungjawab untuk menjaga dan menguruskannya dengan sebaik mungkin. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dimakbulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat baik, amat dekat dengan kepada orang-orang yang berbuat baik. Daripada surah Al-A'raf ayat 56. Kesan daripada pembakaran terbuka, kemusnahan hutan dan kepelbagaian biologi, gangguan aktiviti harian dan ekonomi, kemusnahan harta benda, gangguan kesihatan seperti lelah, bronkitis, alahan, radang paru-paru, sakit mata dan kulit, terutamanya kepada bayi, kanak-kanak, orang tua dan pesakit lelah. Kemerosotan industri pelancongan yang memberi kesan kepada ekonomi dan pertukaran wang asing, keadaan persekitaran berjerebu dan jarak penglihatan yang berkurangan. Cara mengatasi pembakaran terbuka. 1. Penguatkuasaan undang-undang pembakaran terbuka memperhatikan kegiatan. 2. Mengurangkan penggunaan sumber tenaga daripada bahan api fosil, misalnya petroleum dan arang batu, dan menggunakan sumber tenaga boleh menyebabkan pencemaran udara yang teruk. 3. Menetapkan kurang 2 hektar untuk kegiatan membakar kebun kepada satu masa. 4. Baja kompos sisa-sisa pertanian seperti cantasa pokok, ranting-ranting, kayu dan daun-daun kering direpukkan secara semulajadi menjadi bahan tanaman. 5. Reja-reja kayu digunakan semula atau dihantar ke tempat pembuangan sampah yang dibenarkan. Yang ke-6, sampah organik seperti sisa makanan hendaklah ditanam dan direpukkan untuk dijadikan bahan baja organik. Hukum dan undang-undang. Melakukan pembakaran secara terbuka sehingga boleh memudaratkan jiran tetangga adalah perkara yang dilarang dan dosa besar. Nabi SAW telah memberikan peringatan berkenaan orang yang suka menyakiti jirannya. Pembakaran terbuka juga adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Dalam peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, dalam Seksyen 29A, tiada seseorang yang dibenarkan melakukan pembakaran terbuka. Sebagai seorang jiran, sudah menjadi kewajipan untuk menegur dan cara yang paling berhikmah agar tidak menyebabkan orang yang melakukan perkara tersebut tersinggung. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Wallahualam. Kesimpulannya, syariah Islam adalah menjadi panduan dalam pelancongan alam sekitar semula jadi agar segala tindakan yang dilaksanakan tidak melanggar batasan syariah yang telah ditetapkan. Kepatuhan kepada panduan syariah boleh menjamin manusia menjaga hubungan dengan Allah
hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar. Oleh itu, manusia mesti memainkan peranan sebagai hamba kepada Allah serta sebagai khalifah untuk menyebarluaskan kebaikan dan kepentingan penjagaan alam semula jadi dan bertindak sebagai pemakmur kepada alam ini menerusi pelbagai aktiviti yang boleh mendatangkan kebaikan. Selain itu, manusia mesti bertindak untuk menghindarkan alam ini daripada sebarang kerosakan kerana ianya termasuk dalam tanggungjawab kekhalifahan untuk mengekalkan kelestarian alam semula jadi seperti dalam keadaan yang asli. Melaksanakannya ianya merupakan satu nikmat anugerah Allah yang mesti dipelihara. Sebaliknya, kerosakan alam seperti pencemaran, kemusnahan flora dan pelbagai aktiviti yang melanggar etika dan syariah akan menyebabkan terjejas kedatangan para pelancong dan mengurangkan pendapatan sesebuah negara. Oleh itu, setiap individu Muslim perlu menjaga alam semula jadi kerana ianya merupakan tutukan syarak yang penting demi kelangsungan kehidupan dan memastikan alam semula jadi sentiasa dapat dinikmati keindahan dan kecantikannya oleh seluruh makhluk Allah dan menambahkan pendapatan negara. Sekian, terima kasih.